Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Balkis Batrisya binti Aznan bersama rakan-rakan saya. Saya Adriana Sofia binti Muhammad Ayub. Dan saya Wan Muhammad Aizat bin Wan Harun Akan melaksanakan tugasan yang pertama iaitu persembahan. Dan tidak dilupakan juga Ustaz Rijaluddin bin Yahya sebagai pensyarah pengantar akidah Islamiah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalam Allah. Apabila saya menyebut berkenaan dengan kalam Allah, saya pasti yang bermain di fikiran kita sekarang ialah Al-Quran. Betul? Dan saya yakin kita semua telah mengetahui, kita semua telah belajar bahawasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah pada 17 Ramadan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus, dan daripada Baitul Izzah turun ke dada Rasulullah secara beransur-ansur selama 23 tahun melalui perantaraan Malaikat Jibril. Dan peristiwa ini dikenali sebagai peristiwa malam Lailatul Qadar di Gua Hira. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan mukjizat teragung baginda, dan menjadi panduan utama, sumber rujukan utama bagi umat Islam. Nabi juga menyebut dalam hadis baginda, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatur rasul. Aku meninggalkan kamu dua perkara, yang mana bila mana kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat. Kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah baginda SAW. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa Al-Quran ini merupakan sumber utama bagi manusia untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Dan Al-Quran menjadi panduan kepada manusia dalam semua aspek. Dari segi akhlak, dari segi ibadah, dari segi akidah. Kerana dalam Al-Quran mengandungi ayat-ayat yang meliputi semua perkara. Seperti yang saya kata tadi, meliputi aspek akhlak, ibadah, halal haram dan akidah. Dan pada video kali ini kami akan memfokuskan hanya kepada akidah. Akidah pada zaman kini semakin membimbangkan. Semakin dekat dengan hari kiamat, semakin banyak ajaran-ajaran sesat yang berleluasa di negara kita, Malaysia. Jadi, semestinya ajaran sesat ini salah di sisi undang-undang, dan yang paling bahaya apabila runtuhnya akidah seseorang. Sebelum itu, mari kita menelusuri dan meneliti bagaimana kaedah Al-Quran untuk menerapkan akidah dalam hati seseorang dari semasa ke semasa, walaupun banyak cabaran yang mendatang. Baik, jika kita mendalami Al-Quran, terdapat banyak dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran yang boleh menerapkan lagi akidah kita, yang boleh memantapkan lagi akidah kita. Antara cara dan kaedah Al-Quran dalam memantapkan dan menerapkan akidah kita, ada dalil-dalil yang menyuruh kita membebaskan akal kita daripada paksaan dan taklid. Yang mana terdapat sesetengah manusia, sesetengah umat Islam yang fikiran mereka ni cetek. Kerana mereka berfikir apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Islam itu membebankan mereka. Bagi mereka adalah satu paksaan bagi mereka. Dan mereka mengikuti apa yang disuruh oleh Islam itu secara membuta tuli, secara taklid. Berkenaan dengan taklid, suka saya kongsikan satu dalil dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Artinya,
dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenai. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Berdasarkan tafsir Ibn Katsir, Muhammad bin Al-Hanafiyah meringkaskan makna dalam ayat ini ialah kesaksian palsu. Manakala Qatadah pula menerangkan mengenai ayat ini dengan mengatakan bahawa janganlah kamu berkata aku melihatnya padahal kamu tidak melihatnya, atau aku mendengarnya padahal kamu tidak mendengar, atau aku mengetahuinya padahal kamu tidak tahu. Sesungguhnya segala semua sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Berbalik kepada ayat tadi, kullu ulaika, semuanya itu, yakni pendengaran, penglihatan dan hati, kana anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Ini bermaksud setiap anggota kita, setiap anggota badan kita yang kita gunakan akan disoal di akhirat kelak nanti. Apa yang kita dengar melalui telinga kita, apa yang kita melihat melalui mata kita, apa yang kita rasakan melalui hati kita, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Maka jelaslah dalam ayat ini ingin memberi peringatan kepada kita. Mengapa kita mengikuti perintah Allah, mengapa dan apa tujuan kita meninggalkan larangan-larangan Allah dan sebagainya, supaya kita ni tidak tergolong dalam golongan taklid yang hanya mengikuti secara membuta tuli. Selain itu, Islam tidak memaksa hambanya untuk melakukan sesuatu perkara. Ini dibuktikan dengan satu dalil ayat Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam agama Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran dari kesesatan. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh dan tidak akan terputus. Ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memasuki agama, jelas menunjukkan bahawa kita sebagai orang Islam tidak boleh memaksa seseorang itu untuk memasuki agama Islam, memeluk agama Islam. Jika sekiranya ada pintu hati seseorang itu terbuka untuk memeluk Islam, maka dia akan memeluk Islam. Tetapi apabila pintu hatinya tertutup rapat, tidak ada cahaya, tidak sampai hidayah kepadanya untuk menerima agama Islam, kita paksa pun tak ada guna. Dan Allah sambung lagi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Dan barang siapa yang ingkar kepada taghut, iaitu syaitan ataupun berhala, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang kepada tali yang amat kuat dan tali itu tidak akan putus. Dan jelaslah ayat ini mengatakan bahawa sekiranya kita tidak percayakan kepada mana-mana Tuhan, mana-mana berhala selain daripada Allah, maka kita hakikatnya kita telah berpegang kepada tali agama yang kuat. Kita telah berada pada landasan yang betul, dan tali agama itu tidak akan terputus. Jika kita fahami betul-betul ayat ini, tidak akan terlintas sedikit pun dalam akal fikiran kita bahawasanya Islam ini adalah agama yang memaksa. Allah memaksa seseorang hamba itu membuat sesuatu perkara. Tidak akan terdetik pun sedemikian.
Bahkan Islam ini menggalakkan, malah menawarkan ganjaran yang besar kepada hamba-Nya. Antara dalil yang lain, saya petik dari surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berdasarkan tafsir, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Ini bermaksud kita perlu fokus kepada agama yang lurus, yang berlandaskan kepada tauhid yang benar, iaitu agama Islam. Tauhid ini amatlah penting dalam diri kita dan merupakan perkara yang utama yang kita perlu jaga. Fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Sebenarnya, sebelum kita dilahirkan lagi, sebelum kita dikeluarkan daripada perut ibu kita lagi, fitrah itu telah ada dalam diri kita. Tauhid itu sebenarnya Allah telah letakkan dalam diri kita, dan sepatutnya kita ni kenal Allah sebelum kita dilahirkan lagi. Dan perkara ini telah dijelaskan dalam pembahasan tafsir, wa ashhaduhum ala anfusihim an alastu bi rabbikum qalu bala. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, dan Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, dalam surah Al-A'raf ayat 172. Sebab itu, selepas kita dilahirkan, jika ada agama yang mengajarkan kita tentang perkara yang benar, maka sepatutnya kita senang untuk menerima, kerana ia selari dengan fitrah kita. Jadi, secara ringkasnya, fitrah Islam itu sebenarnya telah ada dalam diri kita. Cuma ia perlu membuka dengan ajaran-ajaran yang benar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang lebih arif tentang agama Islam. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Maksudnya di sini, kita tidak boleh mencampur adukkan agama Islam dengan ajaran agama yang lain. Sebab ada setengah umat Islam yang mencampur adukkan ajaran agama lain dengan ajaran agama Islam. Kerana sekiranya dicampur adukkan dengan ajaran agama lain, ia seolah-olah susu yang dicampurkan dengan najis. Walaupun susu itu lebih banyak daripada najis, tetapi ia tetaplah kotor. Dzalika dinul qayyim, itulah agama Islam yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lam, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mahu mengetahui, tidak mahu mengendahkan ajaran-ajaran Islam. Kerana masalah-masalah inilah yang akan menyebabkan tertimbulnya dalam fikiran kita, Islam itu memaksa, Islam itu adalah bebanan buat kita. Sekiranya kita rajin untuk menelusuri ajaran agama Islam, tidak akan adanya masalah yang timbul di fikiran kita bahawasanya kita fikir Islam itu agama yang memaksa. Tidak akan ada sekiranya kita belajar tentang agama Islam. Dan banyak lagi dalil-dalil Al-Quran yang mengajar kita untuk membebaskan akal kita daripada berfikiran agama Islam ini adalah paksaan dan mengikuti ajaran Islam secara taklid. Seterusnya, kita akan sambung pembahasan kita tentang cara bagaimana Al-Quran menjadi satu kaedah untuk menyuruh manusia menggunakan akal dalam berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mengenal siapakah Tuhan yang sebenarnya.
Al-Quran yang mengandungi dalil-dalil yang menyeru manusia untuk berfikir melalui akal fikiran, sama ada bertadabbur dengan ayat-ayat qauliyah iaitu Al-Quran yang diturunkan, ataupun bertafakur dengan ayat-ayat qaumiyah iaitu tanda-tanda di alam nyata, iaitu di dunia. Bagaimana Al-Quran itu sendiri dapat menerapkan akidah dalam hati manusia dengan cara berfikir melalui penciptaan alam yang nyata? Al-Quran menerapkan akidah melalui arahan dan dorongan akal manusia untuk terus berfikir dan menganalisis alam nyata dengan bantuan anggota panca indera. Fenomena alam nyata terdiri daripada diri manusia itu sendiri yang diciptakan bermula sebagai janin, alam dunia termasuk gunung ganang, bukit bukau, lautan, haiwan serta alam langit seperti bintang dan matahari. Dengan melihat bukti terhadap alam dunia ini, manusia akan berfikir wujudnya Tuhan yang Maha Esa dan betapa mutlak sifatnya di sebalik ciptaan-ciptaannya yang sangat unik. Akal menurut pengertian Kamus Dewan adalah segala kegiatan berfikir dan tahap kecerdasan seseorang manusia. Menurut para ulama dan mutakallimun, mentakrifkan akal sebagai innal aqla malakatun wa gharizatun wa nurun wa fahmun wa basiratun wa haba halalan sihalan wa ta'ala lil insan. Allah menganugerahkan akal kepada manusia supaya manusia dapat mengarahkannya untuk mengukuhkan lagi akidah mereka. Pemerhatian akal terhadap alam nyata mampu mengukuhkan keimanan seseorang melalui beberapa kaedah. Pemerhatian akal terhadap alam nyata mampu mengukuhkan keimanan seseorang dengan cara Al-Quran mengarahkan manusia berfikir secara logik terhadap segala ciptaan, di mana segala ciptaan yang dicipta oleh Allah mempunyai kepentingan dan kegunaannya yang tersendiri. Al-Quran menyeru manusia mengkaji keajaiban yang terdapat dalam diri manusia sendiri, kerana melalui pemerhatian yang dilakukan, ianya mampu meneguhkan keimanan seseorang individu terhadap Allah SWT, di mana pada penciptaan diri manusia itu sendiri menunjukkan bukti kekuasaan Allah dan boleh mengukuhkan akidah kepada Allah SWT. Jika kita menelusuri ayat Al-Quran itu sendiri, iaitu di dalam surah Ghafir ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Dengan kita melihat diri kita sendiri telah menjadi bukti yang paling hampir dengan akal untuk berfikir mengenai bukti kebesaran Allah SWT, di mana manusia ini diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah jua. Allah telah berkata lagi di dalam surah At-Tin ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang menerangkan bahawa manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan, di mana manusia itu dicipta dengan 1001 keajaiban yang ada di antaranya tidak dianugerahkan oleh Allah kepada makhluk lain. Sebagai contohnya, manusia dilengkapi oleh Allah SWT dengan panca indera seperti mata, telinga dan mulut yang membantu memudahkan lagi urusan seharian manusia di dunia ini. Apabila difikirkan bagaimana kedua-dua biji mata kita ini dapat melihat, bagaimana telinga kita ini dapat mendengar dengan jelas, dan bagaimana tangan dan jari jemari kita dapat bergerak tanpa bantuan alat mesin, dan bagaimana juga jantung kita dapat berdegup dengan aliran darah yang sempurna.
Selain itu, anugerah akal. Anugerah akal ini adalah merupakan satu kurniaan istimewa yang diberikan kepada manusia, di mana ia membantu manusia untuk membezakan antara yang hak dan yang batil. Ini membuktikan kehebatan Al-Quran dari segi isi kandungannya, kerana Al-Quran telah percaya merungkaikan segalanya mengenai penciptaan manusia lama sebelum kajian sains dilakukan mengenai kejadian manusia. Yang kedua, teori Al-Quran dapat menyuruh manusia menggunakan akal untuk menganalisis penciptaan bumi ini. Dapat dilihat lagi dengan memahami makna surah Al-Baqarah ayat yang ke-164 yang telah jelas merangkumi semua bukti ciptaan Allah SWT. Alam yang begini hebat, tidak mungkin ia terjadi sendiri seperti yang didakwa oleh golongan yang tidak percaya Tuhan, iaitu golongan etis. Kalamullah mengarahkan manusia untuk mengkaji terhadap alam ciptaan Allah yang sangat luas ini. Kejadian langit ini akan membuatkan manusia berfikir bahawa seperti mana bumi, matahari juga beredar pada orbitnya, dan tentulah ada yang mengaturkan perjalanan ini, iaitu Allah SWT. Ini akan menghadirkan keinsafan betapa ciptaan Allah itu sangat teratur. Seterusnya menjadikan iman seseorang itu bertambah. Dan juga berselisihnya siang dan malam. Selepas malam datanglah siang, selepas siang datanglah malam. Tidak pernah berhenti lagi kitaran ini. Penggiliran antara siang dan malam ini tidak terjadi sendiri, melainkan dengan kudrat Allah SWT. Memang siang terjadi kerana matahari, tetapi siapa yang menjadikan matahari dan siapa yang mengatur perjalanan bumi ini? Setiap ciptaan yang Allah jadikan ini tidak lain dan tidak bukan Allah ingin manusia untuk berfikir dan seterusnya mengenal Allah SWT sebagai Tuhan yang sebenar. Al-Quran banyak menerangkan tentang kekuasaan Allah. Antaranya kita boleh melihat dalam ayat yang ke-21 di dalam surah Az-Zumar yang menerangkan tentang hujan. Hujan adalah satu contoh fenomena alam yang menunjukkan tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Hujan adalah satu rahmat kepada bumi dan manusia itu sendiri. Kisan air hujan yang merupakan satu fenomena alam yang memainkan peranan dalam memberi manfaat kepada kehidupan manusia dan haiwan, serta keberlangsungan proses pertumbuhan tumbuh-tumbuhan di alam nyata ini. Dengan turunnya air hujan, manusia dan makhluk ciptaan yang lain dapat hidup dengan baik. Tanpa hujan, bumi ini akan kering kontang dan seterusnya mati. Sebagai contoh, hujan secara tidak langsung membantu proses pertumbuhan tumbuh-tumbuhan, kerana keperluan utama bagi tumbuh-tumbuhan adalah air. Maka dengan turunnya hujan dari langit, lalu air tersebut mengalir sehingga ke akar yang menjadikan akar tumbuh dengan baik, seterusnya menghasilkan pokok-pokok sehingga hari ini yang menjadi sumber udara yang bersih bagi manusia untuk terus bernafas, kerana tumbuhan menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen yang baik. Dapat dilihat di sini semua ciptaan Allah saling memerlukan antara satu sama lain dengan memberi kebaikan untuk semua kehidupan di dunia ini. Jika diteliti dengan baik, hujan juga adalah salah satu bukti untuk manusia terus berfikir menggunakan akal tentang bagaimana proses turunnya hujan, sekaligus menguatkan lagi pegangan akidah manusia bahawa Allah adalah pencipta alam yang nyata ini. Secara kesimpulannya, berdasarkan hujah-hujah yang saya jelaskan di atas tadi, terbuktilah bahawa pemerhatian akal terhadap alam nyata dengan berpadukan Al-Quran mampu mengukuhkan keimanan dan akidah seseorang individu kepada Allah SWT. Seterusnya, mari kita beralih kepada kaedah ketiga, iaitu mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengistibatkan kebatilannya. Tahukah anda apa itu mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengistibatkan kebatilannya? Mari kita rungkaikan. Pendedahan kepercayaan batil ialah perbuatan mendedahkan atau menunjukkan bahawa kepercayaan atau perspektif yang salah. Ini dilakukan untuk mengajar orang lain tentang kesalahan atau kelemahan kepercayaan tersebut. Manakala
Menunjukkan kebatilan ialah tindakan menguatkan hujah atau bukti yang menunjukkan bahawa sesuatu pandangan atau kepercayaan itu salah dan sememangnya salah. Ini memerlukan bukti atau hujah yang kukuh untuk menyokong dakwaan bahawa kepercayaan itu tidak sah dan tidak mempunyai asas. Dalam konteks yang lebih luas, mendedahkan kepercayaan batil dan palsu, mewujudkan kebatilannya adalah komponen proses kritikal dalam memahami dunia yang membolehkan kita membezakan antara kepercayaan yang benar dan juga yang palsu. Ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelbagai topik dan isu. Antara dalil Al-Quran yang berkait rapat dengan tajuk yang dibincangkan ini ialah melalui surah Al-Fusilat ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya. Kalau betullah kamu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, daripada ayat itu dapat dilihat bahawa ayat ini menerangkan konsep tauhid, yakni keimanan kepada keesaan Allah dan penolakan kepada penyembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya untuk beribadah hanya kepada Allah selaku pencipta alam semesta. Selain itu, walaupun matahari, bulan, bintang, malam dan siang adalah ciptaan yang menakjubkan, mereka tidak boleh disembah sebagai Tuhan. Sebaliknya, manusia harus bersujud kepada Allah yang mencipta semua ini dan memberi mereka kehidupan. Tafsiran ini menumpukan kepada tauhid dan menyatakan bahawa hanya Allah yang layak disembah, manakala makhluk lain adalah ciptaannya yang harus dihormati tetapi bukan sama sekali untuk disembah. Oleh itu, ayat ini menegaskan bahawa Allah adalah Tuhan dan kita sebagai umat Islam perlulah untuk menumpukan dan hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Seterusnya, ayat Al-Quran dari surah Al-Ankabut ayat 17 turut menerangkan berkaitan kepercayaan yang batil ini. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtahullahi rizqa wa'budu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanya berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Melalui ayat tersebut, Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirannya bahawa ayat ini mengecam mereka yang musyrik yang menyembah berhala walaupun mereka tahu bahawa hanya Allah yang menciptakan mereka dan bahawa penyembahan berhala adalah salah dan merupakan satu kesesatan. Dinyatakan bahawa berhala adalah simbol palsu yang tidak berkuasa dan sekalipun tidak mampu memberikan rezeki kepada mereka. Walaupun mereka tahu bahawa Allah adalah pencipta sebenar mereka, orang musyrik masih mempersekutukannya dengan berhala. Ini adalah tindakan yang salah dan kesesatan yang sangat besar. Selain itu, ayat ini turut menggalakkan orang ramai untuk berfikir sejenak dan menyedari kesesatan penyembahan berhala ini. Oleh itu, jelaslah bahawa konsep tauhid atau keyakinan dalam keesaan Allah dan menolak penyembahan berhala sebagai ajaran Islam adalah sangat penting. Mari kita beralih kepada dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga yang membuktikan akan kepercayaan batil ialah melalui surah An-Nisa ayat ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu. Maka sesiapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Melalui ayat Al-Quran ini, prinsip dasar Islam tentang ketunggalan, yakni Tauhid, amat ditekankan. Allah menegaskan bahawa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik, iaitu mengaitkan sesuatu atau orang dengannya, yakni Allah, untuk ibadah atau pengabdian. Ini adalah dosa besar di dalam Islam. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menyatakan bahawa Allah adalah pencipta dan Tuhan yang Maha Esa, dan Ia tidak akan mengampunkan mereka yang menyebutkannya dengan sesuatu atau yang lain. Namun begitu, jika seseorang bertaubat dengan tulus kepadanya dan Allah menghendakinya, Dia boleh mengampunkan dosa, yakni selain syirik, dengan kemurahan hatinya. Oleh itu, ayat ini menekankan betapa pentingnya memahami dan mengamalkan konsep Tauhid dalam iman Islam serta menekankan betapa buruknya dosa syirik. Secara kesimpulannya, berdasarkan ketiga-tiga ayat Al-Quran tersebut dapat dijelaskan bahawa hanya Allah sahaja yang berhak disembah dan segala penyembahan selain daripadanya adalah dilarang sama sekali. Janganlah kita sesekali menjerumuskan diri ke arah kesesatan kerana perbuatan tersebut akan mendorong ke arah kecelakaan. Akhir sekali, Al-Quran membentangkan dan menjelaskan akidah yang benar dan mengistinbatkan kebenarannya. Al-Quran menyatakan dengan tegas dan jelas sesuatu kepercayaan dan akidah yang benar kepada manusia untuk diikuti. Al-Quran membuktikan kebenaran juga kepercayaan tersebut dengan membawa bukti-bukti kukuh sama ada secara logik ataupun dalam erti realiti. Seperti mana yang kita maklum, ketika menjelaskan ajaran ataupun agama yang benar, khususnya agama Islam, Al-Quran secara tidak langsung membentangkan akidah yang benar dengan metodologi dan cara yang diterima pakai oleh akal manusia. Menerusi nas Al-Quran yang terdapat pada beberapa tempat di dalam Al-Quran telah menjelaskan kebenaran akidah Islam dalam beberapa aspek, antaranya aspek ketuhanan. Al-Quran menyatakan bahawa Allah itu Maha Esa untuk menafikan kesesatan dan kebatilan akidah golongan yang mendakwa Allah ada anak, ada tiga serta berbagai bentuk akidah juga perbuatan syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antara contoh lain, Al-Quran sentiasa mencabar orang-orang kafir untuk merenung ciptaan Allah serta memikirkan keajaibannya. Di samping itu pula, Al-Quran kerap kali membentangkan konsep akidah yang benar, terutama tentang keesaan Allah dan sifatnya yang maha mutlak dan sempurna. Sebagai contohnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-76 yang membawa maksud, katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu menyembah sesuatu yang lain dari Allah yang tidak berkuasa memberi mudarat kepada kamu dan tidak juga berkuasa memberi manfaat, padahal Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalil-dalil daripada Al-Quran yang telah saya sebutkan sebentar tadi jelas di mana Al-Quran itu telah membentangkan dan menjelaskan kepada manusia tentang akidah yang jelas, akidah yang benar, iaitu mempercayai Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain Dia. Seterusnya, mari kita beralih kepada dalil yang kedua yang berkait dengan akidah yang benar dan mengistinbatkan kebenarannya. Akidah yang benar dan mengistinbatkan kebenarannya ini turut berkait rapat dengan konsep kenabian. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 164 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك, yang membawa maksud, dan kami telah mengutuskan beberapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Oleh itu, jelaslah bahawa konsep kenabian merupakan antara asas paling utama yang wajib diimani oleh setiap Muslim, dan mereka yang menolak ketetapan beriman dengan Rasul akan menyebabkan kekufuran. Dan antara dalil yang lain yang berkaitan dengan mengisbatkan kebenaran akidah Islam seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeza-bezakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Berdasarkan tafsir, semua perkara beriman kepada Allah. Kitab-kitab, malaikat-malaikat, rasul-rasul, semuanya beriman kepada Allah. Juga orang-orang mukmin mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mereka membenarkan agama Islam sebagai agama yang benar. Mereka membenarkan kitab-kitab yang turun dari langit. Mereka membenarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh utusan Allah, yakni Nabi dan Rasul. Dan banyak lagi dalil-dalil yang boleh meningkatkan lagi keimanan kita, memantapkan lagi akidah kita, menerapkan lagi kepercayaan kita kepada agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendalami lagi Al-Quran, terdapat banyak lagi dalil-dalil. Sekian daripada kami. Dapat sesuatu, jangan lupa kongsikan. Semoga menjadi manfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.